semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video pada kali ini kita akan belajar sejarah tahun 5 dalam unit 11 iaitu Bahasa Kebangsaan. Jom kita belajar. Objektif pembelajaran yang akan kamu capai di akhir pelajaran merangkumi objektif yang pertama ini, iaitu kamu akan dapat menyatakan kedudukan bahasa kebangsaan dan bahasa lain dalam perlembagaan persekutuan. Yang kedua, kamu akan dapat menerangkan peranan bahasa kebangsaan. Yang ketiga, kamu akan dapat menyatakan kepentingan memartabatkan bahasa kebangsaan. Mari kita lihat yang pertama ini, iaitu kedudukan bahasa kebangsaan. Murid-murid tahu apakah bahasa kebangsaan bagi negara kita? Ya, betul, iaitu bahasa Melayu. Untuk makluman murid-murid, bahasa Melayu ini ialah bahasa kebangsaan dan merupakan bahasa rasmi bagi negara kita. Kedudukan bahasa Melayu itu sebagai bahasa rasmi termaktub dalam apa? Dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67. Untuk makluman murid-murid, kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu ini telah diwartakan dalam Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996. Untuk makluman murid-murid juga, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia boleh menggunakan bahasa lain selain daripada bahasa Melayu. Seperti bahasa apa? Bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Inggeris dan sebagainya dalam komunikasi harian mereka. Murid-murid tahu bahasa Melayu ini terkandung dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu Perkara 152 yang menyatakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen dengan syarat bahawa tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang menggunakan, iaitu selain bagi maksud rasmi atau daripada mengajar dan belajar apa-apa bahasa lain. Ini bermaksud kita ni sebagai rakyat Malaysia, kita tidak dilarang ataupun dihalang untuk belajar bahasa lain ataupun menggunakan bahasa lain selain daripada bahasa Melayu dalam komunikasi harian kita. Baiklah murid-murid, tadi kita dah lihat apa itu bahasa kebangsaan negara kita kan? Sekarang kita akan lihat pula apakah peranan bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan ini mempunyai pelbagai peranan untuk membangunkan negara. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia mesti yakin dan bangga untuk menggunakan bahasa kebangsaan kita dalam komunikasi harian setiap masa. Yang pertama, murid-murid lihat dalam gambar raja ini di mana bahasa kebangsaan kita ini melambangkan jati diri seseorang. Kitalah sebagai rakyat Malaysia, di mana bahasa kebangsaan itu berperanan sebagai lambang negara Malaysia di persada dunia dan perakuan jati diri rakyat Malaysia. Yang kedua, mari kita lihat apakah peranan bahasa kebangsaan. Yang kedua, bahasa kebangsaan sebagai asas pembinaan negara bangsa, di mana masyarakat berbilang kaum di negara kita ini sebenarnya memerlukan satu bahasa yang difahami oleh semua kaum di Malaysia sebagai tanda perpaduan di antara kaum di negara kita. Seterusnya, yang ketiga, peranan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pesuratan. Apa itu bahasa pesuratan?
Ya, betul. Bahasa kebangsaan digunakan dalam karya persuratan. Contohnya dalam pantun, syair dan novel. Yang keempat pula, bahasa kebangsaan sebagai bahasa perhubungan, di mana bahasa kebangsaan ini merupakan bahasa komunikasi antara masyarakat berbilang kaum di negara kita dan peringkat serantau. Peringkat serantau tu di mana? Di peringkat ASEAN. Contohnya perhubungan di antara negara kita dengan negara-negara jiran di Asia Tenggara. Seterusnya, kita lihat bahasa kebangsaan Malaysia ini sebagai bahasa undang-undang. Untuk makluman murid-murid, bahasa kebangsaan negara kita ini, bahasa Melayu, digunakan dalam urusan rasmi di mahkamah yang melibatkan perundangan di negara kita. Selain daripada itu, antara peranan bahasa kebangsaan juga adalah sebagai bahasa ekonomi, di mana bahasa kebangsaan ini digunakan dalam kegiatan ekonomi di negara kita. Contoh paling dekat, apabila kita pergi ke kedai, kita biasa menggunakan bahasa kebangsaan untuk berkomunikasi dengan penjual. Seterusnya, mari kita lihat peranan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pentadbiran, di mana bahasa kebangsaan ini digunakan dalam urusan rasmi seperti mesyuarat, kursus, taklimat, bengkel dan surat menyurat. Ini biasanya dalam kerajaan, dalam urusan pentadbiran kerajaan. Yang terakhir, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pendidikan. Contohnya di mana? Iya, di sekolah kita. Contoh yang paling dekat, di mana bahasa kebangsaan merupakan bahasa penghantar dan penyampaian maklumat dalam sistem pendidikan di negara kita. Jadi, setiap individu haruslah memainkan peranan masing-masing dalam usaha membangunkan negara. Bahasa kebangsaan ini sebenarnya, kalau murid-murid lihat, ianya adalah sebagai alat perhubungan bagi mengeratkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di negara kita yang berbilang kaum. Baiklah murid-murid, sekarang kalau kamu lihat dalam peta bulatan ini, di mana cikgu telah rumuskan peranan bahasa kebangsaan, iaitu kalau kamu lihat dalam gambar rajah ini, di mana yang pertama, peranan bahasa kebangsaan tadi yang telah cikgu bincangkan, yang pertama adalah lambang jati diri, yang kedua sebagai asas pembinaan negara, ketiga bahasa persuratan, yang keempat bahasa perhubungan, yang kelima bahasa undang-undang, yang keenam bahasa ekonomi, yang ketujuh bahasa pentadbiran, dan yang terakhir adalah sebagai bahasa pendidikan. Itulah dia antara peranan bahasa kebangsaan negara kita. Baiklah murid-murid, yang terakhir mari kita lihat pula apakah kepentingan memartabatkan bahasa kebangsaan kita. Memartabatkan, apa tu cikgu? Memartabatkan itu adalah mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Apakah kepentingannya? Jom kita lihat satu persatu. Yang pertama, bahasa kebangsaan ini sebenarnya merupakan warisan negara kita. Sebab itulah pentingnya kita untuk memartabatkan bahasa kebangsaan kita. Seterusnya, yang kedua, bahasa kebangsaan ini dapat melahirkan tamadun bangsa yang gemilang. Yang ketiga, bahasa kebangsaan menjadi lambang negara Malaysia di persada dunia. Yang keempat, bahasa kebangsaan ini merupakan alat perhubungan bagi mengeratkan perpaduan. Dan yang terakhir, yang kelima, kepentingan memartabat bahasa kebangsaan adalah bahasa kebangsaan itu mencerminkan jati diri seseorang ataupun mencerminkan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia.
Sampai di sini saja video kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Sekiranya kamu merasakan video cikgu ini bermanfaat buat kamu semua, tekanlah butang subscribe dan locengnya sekali. Sebab apa? Sekiranya cikgu ada upload video-video terkini di channel Cikgu Yuhanisa, kamu akan dapat notifikasinya. Sudi-sudikanlah juga untuk like dan share video-video cikgu dengan rakan-rakan kamu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye-bye.